Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam Flick Classroom Sains Tahun 5. Dan tajuk kita pada kali ini ialah perubahan jirim. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pertama, murid-murid dapat menganalisis 2 hingga 4 pengetahuan tentang perubahan keadaan air dengan menjalankan aktiviti. Kedua, memerihalkan 1 hingga 2 proses perubahan keadaan air semasa pembentukan awan dan hujan. Dan yang ketiga, menilai 3 hingga 5 kepentingan sumber air semula jadi kepada hidupan. Kriteria kejayaan kita pada kali ini, pertama, dapat menyenaraikan perubahan keadaan air. Kedua, dapat melakar perubahan keadaan air. Ketiga, dapat menghubungkaitkan perubahan keadaan air dari segi menerima haba dan kehilangan haba. Keempat, dapat menghubungkait perubahan air dengan pembentukan awan dan hujan. Kelima, dapat menerangkan kepentingan kitar air semula jadi. Keenam, dapat mengenal pasti sumber-sumber air semula jadi. Dan yang ketujuh, dapat membina peta pemikiran untuk menerangkan kepentingan mengekalkan sumber air. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan pembelajaran kita kali ini dengan melaksanakan aktiviti yang dinamakan sebagai aiskrim goncang. Baiklah, antara alat-alat dan bahan yang diperlukan ialah pertama, susu segar ataupun minuman berperisa yang murid-murid suka seperti minuman coklat, minuman oren, terpulang kepada murid-murid. Kedua, plastik aiskrim Malaysia. Ketiga, plastik yang boleh zip. Yang keempat, gula. Kelima, garam. Keenam, sudu. Ketujuh, ais. Dan yang ke-8, esen vanila sekiranya perlu. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghasilkan aiskrim goncang ini. Campurkan 4 cawan susu segar, 2 sudu besar gula dan 1/4 sudu esen vanila. Kemudian, masukkan kesemua campuran tadi ke dalam plastik aiskrim Malaysia seperti dalam gambar rajah ini. Dan kemudian ikat plastik tersebut. Seterusnya, masukkan 4 cawan ais ke dalam bekas yang boleh zip. Dan masukkan setengah cawan garam ke dalam ais tersebut. Masukkan aiskrim Malaysia ke dalam plastik yang boleh zip berisi ais dan garam tadi. Balutkan dengan tuala dan goncang selama 5 minit. Perhatikan apa yang berlaku. Baiklah murid-murid, cikgu sertakan video untuk memudahkan murid-murid melaksanakan aktiviti ini. Mari sama-sama kita saksikan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti aktuja iaitu aktiviti yang mengujikan kali ini, kita akan membuat aiskrim goncang. Baiklah, apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti kali ini? Pertama, air minuman, sama ada susu ataupun apa-apa minuman berperisa lain yang murid-murid suka. Coklat, orange, strawberry, semuanya boleh digunakan. Sekiranya murid-murid menggunakan air susu, pastikan murid-murid menggunakan esen vanila supaya ia menjadi perisa vanila. Baiklah, seterusnya garam, plastik aiskrim Malaysia, ais, plastik yang boleh di-zip, tuala dan sudu. Baiklah murid-murid, pertama, masukkan minuman yang murid-murid pilih tadi ke dalam plastik aiskrim Malaysia dan ikat. Murid-murid buat beberapa batang aiskrim dengan cara yang sama. Kemudian, masukkan ais ke dalam plastik boleh zip. Seterusnya, masukkan setengah cawan garam ke dalam plastik boleh zip yang berisi ais tadi. Dan murid-murid masukkan aiskrim yang telah murid-murid buat tadi ke dalam plastik boleh zip tersebut. Dan zipkan ia. Langkah seterusnya ialah ambil tuala dan balutkan plastik ini supaya tangan murid-murid tidak sejuk. Dan goncangkannya selama 5 minit. Selepas 5 minit, cuba buka dan perhatikan apa yang berlaku. Ya, aiskrim goncang murid-murid sudah siap.
Selamat mencuba. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan jirim? Perubahan jirim ialah di mana pepejal, cecair dan gas boleh berubah antara satu sama lain. Sebagai contoh, pepejal boleh berubah menjadi cecair dan cecair boleh berubah menjadi gas. Begitu juga dengan sebaliknya, gas boleh berubah menjadi cecair dan cecair boleh berubah menjadi pepejal. Ini dinamakan sebagai perubahan jirim. Dapat kita buat kesimpulan di sini bahawa air boleh berubah dalam 3 keadaan, iaitu keadaan pepejal iaitu ais, keadaan cecair iaitu air dan keadaan gas iaitu wap air. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti apakah nama proses perubahan ini. Pepejal kepada cecair dinamakan sebagai proses peleburan. Proses peleburan berlaku apabila pepejal dipanaskan dan ia melebur atau mencair menjadi cecair. Semasa proses ini, pepejal tadi menerima haba menyebabkan ia berubah menjadi cecair. Sebagai contoh, aiskrim yang keras akan mencair. Ini dinamakan sebagai proses peleburan. Seterusnya, cecair akan berubah menjadi gas dan ini dinamakan sebagai pendidihan atau penyejatan. Kedua-dua proses ini juga menerima haba menyebabkan cecair berubah menjadi gas. Air yang dipanaskan akan mendidih menyebabkan gas terhasil iaitu wap air atau steam. Selain daripada pendidihan, penyejatan juga merupakan proses perubahan keadaan daripada cecair kepada gas. Sebagai contoh, air yang tersejat ditasik dari lautan ke udara. Ini adalah proses penyejatan. Baiklah murid-murid, seterusnya, bagaimana pula dengan perubahan gas kepada cecair? Ini dinamakan sebagai kondensasi. Proses kali ini pula melibatkan kehilangan haba, di mana gas kehilangan haba menyebabkan ia berubah menjadi cecair, ataupun gas disejukkan lalu berubah menjadi cecair. Proses ini dapat dilihat pada air yang berisi ais. Terdapat titisan-titisan air pada permukaan luar gelas. Ini menunjukkan bahawa kondensasi telah berlaku. Terusnya, cecair kepada pepejal. Ini dinamakan sebagai pembekuan. Proses ini juga melibatkan kehilangan haba. Sebagai contoh, air yang dimasukkan ke dalam peti sejuk akan membeku. Baiklah murid-murid, ini adalah 5 proses perubahan keadaan jirim yang berlaku. Dapatkah murid-murid kenal pasti? Seterusnya murid-murid, mari kita lihat apakah perbezaan di antara pendidihan dan penyejatan. Kedua-dua proses ini melibatkan perubahan cecair kepada gas. Namun, terdapat perbezaan di antara kedua-dua proses ini. Apakah perbezaan tersebut? Untuk pendidihan, ia berlaku pada suhu 100 darjah Celsius, iaitu air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Manakala penyejatan pula berlaku pada semua suhu. Selain daripada itu, pendidihan juga berbeza dengan penyejatan kerana pendidihan berlaku kepada keseluruhan cecair. Sebagai contoh, apabila murid-murid memanaskan air, keseluruhan air itu menjadi panas. Ini menunjukkan bahawa pendidihan berlaku pada keseluruhan cecair. Manakala penyejatan pula hanya berlaku pada permukaan cecair. Ini dapat dilihat bahawa air tersejat daripada permukaan air dan bukannya daripada keseluruhan cecair tersebut. Baiklah murid-murid, ini adalah perbezaan antara pendidihan dan penyejatan. Seterusnya murid-murid, mari kita kenal pasti apa pula itu kitaran air semula jadi. Kitaran air semula jadi adalah proses di mana air tersejat dan seterusnya menghasilkan hujan dan kembali semula ke tanah. Kitaran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti apakah proses yang terlibat dalam kitaran air semula jadi ini. Kitaran air semula jadi berlaku dengan pertama proses penyejatan.
Kitaran air bermula dengan proses penyejatan, di mana air tersejat oleh cahaya matahari dan naik ke udara. Proses ini melibatkan keadaan jirim cecair kepada gas. Persekitaran yang sejuk menyebabkan wap air yang tersejat ke udara tadi terkondensasi. Proses kondensasi ini adalah proses penghasilan awan. Keadaan jirim yang berlaku masa pembentukan awan ini ialah gas kepada cecair. Awan dalam bentuk cecair tadi akan semakin membesar dan semakin berat. Awan yang dipenuhi dengan air akan turun sebagai hujan. Dan hujan tadi akan jatuh ke bumi atau sungai, tasik dan laut. Dan kitaran air semula jadi ini bermula semula. Ini adalah kitaran air semula jadi. Baiklah murid-murid. Terusnya, mari kita kenal pasti pula sumber air semula jadi yang terdapat di dunia ini. Terdapat beberapa sumber air semula jadi. Yang pertama ialah air mata air. Kedua, sungai atau air terjun. Ketiga, perigi. Dan yang keempat, laut atau tasik. Sumber air semula jadi ini sangat penting kerana ia membekalkan sumber air kepada hidupan. Sekiranya sumber air semula jadi terganggu, maka proses hidup kita juga akan terganggu. Boleh tak murid-murid kenal pasti bagaimana proses hidup ini boleh terganggu apabila sumber air kita terganggu? Seterusnya murid-murid, mari kita buat perbincangan latihan ini. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan melibatkan 3 situasi P, Q dan R, di mana sehelai kain dijemur di bawah cahaya matahari. Keputusan adalah seperti berikut. Kain P masa yang diambil untuk kering 1 jam, Q 10 minit dan R 30 minit. Soalannya A. Nyatakan 2 inference berdasarkan masa yang diambil oleh kain P dan Q untuk kering keseluruhannya. Murid-murid kena kenal pasti apa yang menyebabkan kain P kering 1 jam manakala kain Q kering 10 minit berdasarkan gambar yang diberikan. Dapat dilihat di sini bahawa persekitaran Q sangat berangin berbanding dengan P, manakala lipatan kain P lebih tebal berbanding Q. Ini adalah 2 jawapan yang murid-murid boleh tulis. Pertama, masa untuk kain P mengering dengan lengkap paling lambat kerana kain P lebih tebal dan luas permukaan kain yang terdedah paling kurang menyebabkan air lambat untuk menyejat berbanding kain Q. Inference yang kedua ialah masa yang diambil untuk kain Q mengering lebih singkat kerana kehadiran angin yang membolehkan air tersejat lebih cepat berbanding kain P. Ini adalah 2 contoh inference yang murid-murid boleh tulis untuk jawapan kali ini. B. Nyatakan pemboleh ubah. 1. Pemboleh ubah dimalarkan. 2. Pemboleh ubah bergerak balas. Dan 3. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimalarkan ialah apa yang sama sepanjang penyiasatan ini. Ya, jenis pakaian. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas ialah apakah hasil daripada penyiasatan ini? Ya, murid-murid mengukur masa yang diambil untuk kain mengering. Manakala pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa yang diubah-ubah dalam eksperimen ini? Ya, jawapannya ialah cara kain dilipat ataupun keadaan persekitaran kain itu dijemur ataupun keadaan angin. C. Nyatakan satu hubungan antara luas permukaan kain dengan masa untuk kain mengering dengan lengkap. Semakin bertambah luas permukaan kain, semakin berkurang masa diambil untuk kain mengering dengan lengkap. Baiklah murid-murid, mari kita membuat sedikit hubung kait dengan kehidupan kita sekarang. El Nino menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air. Mengapakah keadaan ini berlaku? Dan bagaimanakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi masalah ini? Keadaan El Nino berlaku disebabkan perubahan cuaca dunia yang ekstrim, menyebabkan keadaan menjadi sangat panas.
dan air di setengah kawasan tersejat dengan banyak dan tanah menjadi kering kontang. Apa yang perlu kita lakukan? Ialah, pertama, kita boleh membina sistem simpanan air yang dibuat lebih awal. Iaitu sebagai contoh, beberapa bulan sebelum El Nino berlaku, kita perlu mewujudkan sistem simpanan air yang banyak. Selain daripada itu, penggalian perigi juga dapat membantu sebagai persediaan untuk menghadapi El Nino. Dan proses pembenihan awan juga antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kepanasan dan kekeringan. Baiklah murid-murid, apakah nilai mulia yang kita belajar pada pelajaran kali ini? Antara nilai mulia yang penting kita belajar pada kali ini ialah tikaran air dan sumber air semula jadi adalah sangat penting kepada manusia. Apabila kitaran dan sumber air ini terganggu, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Amalan seperti membazir sumber air dan membuat pencemaran di sungai, tasik dan laut adalah sangat tidak betul kerana ia boleh mengganggu sumber air semula jadi kita. Maka, kita seharusnya berusaha untuk menjaga sumber air kita supaya tidak tercemar. Baiklah murid-murid, seterusnya, ayo laksanakan tugasan. Murid-murid laksanakan tugasan 1 dan tugasan 2 di dalam buku latihan murid-murid. Semoga murid-murid mendapat manfaat daripada pelajaran kita pada kali ini. Selamat belajar dan semoga kita berjumpa sekali lagi. Sekian, terima kasih.